Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, tahun 2024 hari ini bermula dengan satu reaction yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya ia telah dimulakan ataupun telah berlaku beberapa hari lepas. Pun begitu, kita mengharapkan tahun 2024 ini menjadi titik permulaan yang baik untuk projek memandaikan umat dengan ilmu. InsyaAllah setiap video-video yang kita terbitkan adalah proses di dalam memahamkan masyarakat dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita nak upgrade ilmu kita sama-sama dan upgrade ilmu masyarakat Islam kita. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang telah menonton video kita sebelum-sebelum ini. Jom kita berikan reaction untuk video kali ini. Sahabat-sahabat, beberapa hari lepas mula viral satu post yang menayangkan gambar Dr. Abu Anas Madani bersebelahan gambar lama bangunan Masjid Ar-Rahman di pondok beliau di Kelantan. Tapi yang tak syok apabila ada caption besar di situ bertulis Madrasah Penyebaran Fahaman Wahabi. Saya yakin admin page Facebook berkenaan berniat jahat untuk memburuk-burukkan orang ramai terhadap Dr. Abu Anas Madani serta usaha-usahanya di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Perbuatan admin page ini adalah usaha yang jahat dan cenderung menghantui masyarakat dengan labelan-labelan yang dianggap tidak elok. Menyatakan madrasah milik Dr. Abu Anas sebagai madrasah penyebaran Wahabi adalah bukti bahawa setelah ketiadaan hujah yang tinggal hanyalah dakwaan-dakwaan jahat sahaja. Dipergunakanlah ketidaktahuan masyarakat tentang hakikat Wahabi bagi menghantui mereka. Sedangkan tiada satu buku pun yang boleh dikaitkan dengan Wahabi yang diajarkan di pondok berkenaan. Pun begitu, admin page berkenaan telah menggunakan salah faham masyarakat menganggap bahawa Wahabi terkeluar daripada Ahlussunnah sebagai jalan untuk mengerjakan niat jahat beliau. Dengan maksud agama Wahabi tidak sama dengan agama kita, pegangan mereka tak sama dengan pegangan kita, lalu bila dilabelkan perkataan Wahabi itu, ia akan senang memburuk-burukkan orang. Sedangkan isu Wahabi ini adalah isu akademik yang dibincangkan secara fakta dan hujah, bukan sekadar sentimen dan momokkan semata-mata. Secadangkan anda untuk dapatkan buku berjudul Wahabi dan Pelabelan Wahabi yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Link saya letak pada bahagian description. Masyarakat kita hari ini sebut mereka ahli sunnah menentang Wahabi. Wahabi mereka tak faham, bahkan ahli sunnah itu sendiri pun mereka tak tahu. Sampai-sampai orang yang melalut di dalam pegangan akidah seperti Wan Hizam pun masih dianggap sebagai tokoh ahli sunnah. Sedang dia telah difatwakan sesat dan meragukan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya. Ia tetap menjadi tokoh kerana dia menentang Wahabi. Istilah sunnah dalam Ahlus Sunnah merujuk kepada sunnah Nabi SAW yang merangkumi penghayatan Al-Quran dan Sunnah. Maka ahli sunnah ialah mereka yang menghayati hakikat ini. Bukan sekadar anda rasa anda ahli sunnah maka anda akan jadi ahli sunnah, tetapi ia difahami secara fakta dan hakikat perlaksanaan. Ini bila sebut dalil Al-Quran, bila sebut sunnah pun dah kepanasan. Takkan itu pun boleh digelar sebagai ahli sunnah. Perkataan jamaah yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pula merujuk kepada jama'atus sahabah, iaitu jamaah para sahabat Nabi SAW. Dalam bahasa yang lebih mudah ialah ahli sunnah wal jamaah ialah seseorang Muslim yang menghayati Al-Quran dan Sunnah seiring dengan jalan yang ditunjukkan oleh generasi agung Islam, iaitu para sahabat. Sesiapa yang dia yakin bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah pegangan dia, sementara penghayatan para sahabat adalah panduan mereka, maka mereka ini disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Anda boleh rujuk takrifan ini di dalam buku Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madhahib, muka surat 40 hingga 54. Maka dengan itu berbagai mazhab sekalipun ada perbezaan pandangan di antara mereka ini tidak dikeluarkan dari kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai satu contoh, sekalipun duli yang Maha Mulia Sultan Johor dan duli yang amat mulia Tengku Mahkota Johor yang kita hormati, yang kita sayangi, berpandangan berpegang kepada pendapat bersalaman tangan dengan rakyat yang perempuan tidak salah dan tidak haram, walaupun pandangan itu bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i, ia tidak pernah sekalipun menjadikan negeri Johor adalah negeri Wahabi dan terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun sultannya dan juga Tengku Mahkotanya berpegang seperti itu. Kita tahu
tahu bahawa Sultan dan Tengku Mahkota telah menggunakan pakai mazhab yang lain yang masih dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Ini seperti kata Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dia kata wa yadkhulu fi hadhihi al-jamaah ashabu Malik wa Syafi'i wal Auza'i wa Thawri wa Abu Hanifah wa Ibn Abi Layla wa ashab Abu Thawr wa ashab Ahmad bin Hanbal wa ahlu Zahir wa sairul fuqaha alladhina i'taqadu fil abwab al-aqliyah usul as-sifatiyah wa lam yakhlitu fiqhahu bi syai'in min bid'ah ahli al-ahwa ad-dhalah. Maka termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang mengikuti al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Auza'i, al-Thawri, Abu Hanifah, Ibn Abi Layla, Abi Thawr, Ahmad bin Hanbal, ahli Zahir dan sekalian yang beriktikad dalam bab yang menggunakan akal berdasarkan kepada prinsip-prinsip tauhid sifat, serta mereka tidak mencampur adukkan sedikit pun dengan bid'ah ahli hawa nafsu dan juga sesat. Anda boleh rujuk dalam Al-Farq Bainal Firaq muka surat 314-315. Jadi ahli sunnah di sini sangat jelas. Tidak boleh kita gopoh mengeluarkan orang Islam daripada kerangkanya, melainkan ia telah jelas dan terang. Dr. Abu Anas Al-Madani adalah seorang ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i. Dia bukan Wahabi. Beliau adalah seorang tokoh besar yang sangat penting dalam sejarah umat Islam di Malaysia. Ijazah, master dan PhD beliau adalah daripada Universiti Islam Madinah. Tesis master dan PhD beliau kedua-duanya mengangkat dan memberi manfaat dalam perkembangan kefahaman umat Islam seluruh dunia terhadap mazhab Asy-Syafi'i. Sebelum anda berbicara tentang Imam Al-Ghazali yang dianggap sebagai tokoh agung tasawuf kesufian, anda perlu tahu bahawa Dr. Abu Anas Madani telah pun meneliti satu persatu kepribadian ketokohan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebelum anda mula bercakap. Beliau masukkan biografi Imam Al-Ghazali di dalam bahasa Arab yang saya kira sangat lengkap, sangat padat, sangat bermanfaat. Ia lengkap juga dengan rujukan, dengan nama kitab dan ada dalam penulisan tesis beliau. Bahkan buku karangan tokoh besar mazhab Asy-Syafi'i iaitu Al-Matlabul Ali fi Syarah Al-Wasid Al-Ghazali karangan Ibn Raf'ah telah diselidiki secara profesional satu persatu dalam tesis master beliau. Di dalam tesis PhD, beliau mencungkil pelbagai pendapat-pendapat Abu Sa'id Al-Istakhri Asy-Syafi'i yang merupakan ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Tokoh besar tetapi agak disisihkan. Sedangkan sebelum itu belum pernah wujud satu pun kitab khas membincangkan secara khusus pandangan Abu Sa'id Al-Istakhri serta kedudukannya. Tokoh-tokoh mazhab Syafi'i hanya masukkan pandangan-pandangan beliau di dalam banyak kitab mereka secara terpecah-pecah sehinggalah Dr. Abu Anas Al-Madani yang kamu sebutkan itu mengumpulkan semua itu dalam satu kitab khas. Anda carilah kat mana-mana pun anda tak akan jumpa mana-mana tokoh ulama yang melakukan hal berkenaan. Tetapi yang anda akan jumpa hanyalah penulisan daripada Dr. Abu Anas Madani. Sesahaja dekat dunia internet ni anda akan temui tesis daripada Dr. Abu Anas Madani di dalam bahasa Arab. Seorang tokoh ulama tanah Melayu daripada Kelantan, seorang rakyat Malaysia. Dengan penulisan berkenaan para ulama, ustaz-ustaz akan lebih mudah memahami pandangan ulama agung mazhab Syafi'i ini. Dr. Abu Anas juga sahabat-sahabat mentahqiq, mensyarahkan kitab Munyatul Musalli yang menjadi silibus di dalam pengajian kitab-kitab pondok di seluruh Malaysia. Bukan satu kitab sahaja, tetapi kitab-kitab biasa pondok seperti Penawar Bagi Hati, Anak Kunci Syurga, Bahrul Mazi dan sebagainya. Ia menjadi kuliah rutin beliau yang disiarkan secara percuma di media-media sosial. Tiba-tiba datang satu page yang confirm fake account membuat dakwaan bahawa madrasah Dr. Abu Anas menyebarkan fahaman Wahabi. Memang merapu sangat-sangat. Wallahu ta'ala alam sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Pada awal tahun ini, saya nak ajak anda untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, merekodkan kata-kata, ucapan dan juga perbuatan Nabi SAW yang benar-benar tepat seperti mana yang dilakukan, diucapkan, dipersetujui oleh baginda Nabi SAW. Dapatkan buku ini, link ada di description. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.